Good evening, and welcome to Apple Park. Tonight we're doing something special to celebrate a product we all love, the Mac. Yo guys, welcome to the video. Pagi ni sebenarnya Apple dah lancarkan a new processor Apple Silicon untuk dia orang punya laptop dan juga dia orang punya iMac. Nama dia adalah, to my surprise, M3 processor, iaitu Apple Silicon yang baru yang akan ada untuk laptop dan juga dia orang punya iMac, dan kemungkinan akan datang dekat dia orang punya Mac Studio, dia punya Mac Pro dan sebagainya. Now kita akan ceritakan dekat korang pembaharuan dan juga line up yang Apple dah reshuffle balik untuk bagi korang nampak a bit more appealing daripada sebelum ni. Dan kelihatan M3 processor ni lebih fokus terhadap performance untuk sama ada professional ataupun gaming sekalipun. Jom aku akan explainkan dekat korang satu-satu. Pertama sekali, korang kena tahu line up yang Apple dah perkenalkan, that is dia punya M3 paling base, M3 Pro dan juga M3 Max. Apa yang Apple dah ubah dalam M3 processor ni adalah dia punya nanometer process, that is sekarang dah tinggal 3 nanometer, bukan lagi pakai 5 ataupun pakai 7 nanometer process. So that is a huge juga, and industry first untuk dia orang punya processor. Lebih jauh daripada Intel, lebih jauh daripada AMD kalau ikutkan. Tapi korang kena ingat ni adalah SoC, dia bukan dedicated processor macam yang lain ataupun x86 tu. So dekat sini Apple perkenalkan M3, dia ada 8 core, and then M3 Pro akan start dengan 12 core, and then lepas tu untuk M3 Max dia akan bekalkan bersama 16 core. Tapi tak semua core tu adalah performance. Kita cakap pasal performance core pula dekat sini. Aku sebenarnya nak comparekan secara spesifik dekat korang in terms of performance core dia sahaja. Sebab Apple macam reshufflekan untuk comparekan dengan M1, aku lebih ke arah M2 punya comparison. So dekat sini dia punya performance core dekat M3 adalah 15% lagi better daripada M2. Secara spesifiknya M2 dan juga M3 kat sini So kalau korang pergi ke arah M1 lagi, dia akan lebih 30% lagi better. Sebab aku yakin apa yang Apple compare dekat M1 ni adalah Apple nak bagi tahu dekat user M1 yang mana korang boleh dapat lebih bila korang upgrade kepada M3 punya processor. Yelah, korang bayangkan setiap tahun kita tak recommendkan untuk upgrade sebab dia punya processor tu it's that good untuk upgrade walaupun ada newer processor, nampak tak? So dekat sinilah kenapa Apple nampak gaya nak comparekan dengan yang paling lewat ataupun yang paling awal. Tapi apa yang aku tak berapa nak berkenan sebenarnya adalah dia punya RAM. Still lagi start dengan 8GB RAM. To me, kalau laptop yang starting dengan RM8,000, at least get like a 12GB RAM ataupun 16GB RAM. 8 tu dah macam sebuah smartphone dah kalau ikutkan. Tapi Apple dah perkenalkan satu lagi memori yang baru ataupun satu lagi pilihan option kalau korang nak 128GB RAM kalau korang nak upgrade, hanya untuk M3 Max sahaja. Kalau Pro tak boleh sebab dilimitkan kepada, kalau tak silap aku, 86GB RAM. Sebelum ni pun hanya option sampai Max pun 86GB saja. Antara benda yang baru juga Apple perkenalkan dalam dia punya processor M3 ni adalah dynamic caching. So dynamic caching ni, kalau kau kenal konsep caching tu itself, korang tahu yang dia memang untuk eliminate buffer ataupun tak nak bazirkan masa untuk process a few things. Kalau nak cakap pasal kelajuan, bila korang sama ada buka apps ke, buat task ke, so dekat situ caching akan simpan data-data yang penting so that tak perlu nak macam ambil daripada memori. Tapi bila cakap pasal dynamic caching ni, aku macam probably better than that sebab kita tahu konsep caching macam mana. So benda ni kita kena experience sendiri macam mana Apple laksanakan dia orang punya dynamic caching, and then dia orang introducekan juga mesh shading untuk games. Tapi apa yang exciting juga adalah dekat sini Apple perkenalkan ray tracing dalam dia orang punya processor dalam Apple Silicon. Sebab korang boleh bayangkan A17 Pro dah ada ray tracing, takkanlah M3 still tak ada ray tracing kan. So dekat sini Apple perkenalkan dia orang punya Apple Silicon pun akan ada support accelerated graphics, ray tracing dalam dia orang punya processor dan juga dia orang punya MacBook. Alright, dan cakap pasal dia punya Apple Silicon, sebab kita tahu it's always good. Even M1 Pro yang aku pakai sekarang ni pun memang really good option je untuk korang beli even 2023. Sekarang kita nak tengok laptop itself. Apple perkenalkan dua laptop yang korang boleh beli, that is 14 inci dan juga 16 inci. Korang perasan tak apa yang hilang dekat sini? Yes, 13 inci is no longer available
untuk korang beli. Even a base model adalah MacBook 14 inci juga. Nampak gayanya Apple tak lagi simpan design dan juga tag yang lama. Contohnya macam a touch bar tu dah tak ada dah. Lepas tu untuk skrin yang tak ada notch dah tak ada dah. And then pakai like 60Hz lagi dah tak ada dah. Dan tak pakai Liquid Retina. Dia orang dah eliminate untuk dia punya user yang baru ni. But nonetheless, Apple still lagi menggunakan design yang sama macam yang ada previous version ataupun yang 14 dan juga 16. Design yang sama, skrin yang sama, tapi dia ubah sikit dia punya keterangan skrin kat sini. Dia still pakai Liquid Retina Pro SDR yang mana dia ada 120Hz ProMotion dan juga dia orang punya keterangan sampai 1600 nits of brightness. Tapi Apple actually dah naikkan dia orang punya SDR ataupun SDR, Standard Dynamic Range, kepada 600 nits of brightness. Sebelum ni macam like 500 ataupun 400 nits of brightness. So dia orang terangkan lagi untuk korang tengok dekat luar ataupun just browsing macam biasa je tanpa menggunakan mode yang paling tinggi sampai 1600 nits tu. Dan macam biasa juga, apa tak ada pembaharuan yang kata signifikan. Contohnya macam kamera dia still pakai 1080p dengan notch macam tu. Dia punya trackpad besar, which is good. Lepas tu nak cakap pasal dia punya MagSafe still sama lagi, boleh charge, boleh cabut macam biasa. Untuk dia punya Touch ID masih lagi ada dekat situ, and tak ada pula cakap paling laju dan sebagainya. Benda menarik yang Apple perkenalkan sebenarnya adalah dia punya colour. That is space black. Nampak gayanya dia orang dah macam like letak matte finish punya warna hitam, tapi dia macam like mengurangkan dia orang punya fingerprint magnet bila korang pegang laptop ataupun tak cuci lah contohnya. So dekat sini tu tujuan Apple cakap dia orang buat warna ni untuk kurangkan fingerprint magnet bila korang pakai MacBook tu, tak nampak. Orang kata filthy lah. Dan benda tu buatkan aku lagi nak beli MacBook yang baru ni. Korang faham tak? Sebab MacBook aku dah M1 Pro and dah a few years dah aku beli, and pada masa tu pun harga dia dalam 7,000 lebih je. In terms of dia punya port sih sama lagi. Dia ada 2 port dan juga ada 3 port. Untuk yang 16 inci sampai ada 4 port. Still ada card reader untuk korang pakai, and then MagSafe macam biasa. Lepas tu ada juga headphone jack kalau korang guna wired bila sambungkan dekat dia orang punya laptop kepada korang punya headphone ataupun earphone. Pricing dia pula kali ni dia dah ubah sikit. Contohnya bila tak ada base yang murah tu ataupun pakai tag yang lama, obviously dia akan naikkan harga. Contohnya dekat sini base MacBook 14 inci pakai M3 adalah RM7,499. Sebelum ni base model dia orang punya harga adalah RM5,699 pakai M2 processor tau. Yang tu pakai skrin yang sama 60Hz, dia tak ada pakai design yang baru, and ada a few things yang outdated berbanding yang sekarang. Sekarang dia dah guna sampai Liquid Retina SDR, lepas tu korang ada Touch ID, ada MagSafe lagi. So dekat sinilah kenapa harga dia orang naikkan sampai RM7,499. Kalau korang comparekan dengan Pro punya pula, dekat situlah korang mungkin akan cakap harga dia macam lagi murah. Tapi sebenarnya tak. Bila korang tengok balik, yes, harga dia akan lagi mahal bila korang dapat tag macam tu ataupun spek macam yang sekarang. Tapi korang tahu tak apa yang aku agak kecewa dekat sini? Kalau korang tengok pelancaran untuk iMac yang baru ni, dia orang still akan dapat updated processor, contohnya macam N3 tu, tapi dia orang tak dapat Pro dan juga Max dekat form factor yang nipis macam tu. Diorang still lagi tak bekalkan USB Type-C dekat diorang punya aksesori. Apa yang Apple perkenalkan dekat iMac baru ni, dia still lagi masih menggunakan Lightning connector untuk charge diorang punya keyboard dan juga mouse. So dekat situlah aku tak faham kenapa diorang masih lagi dekat takuk lama. Mungkin diorang akan macam still kekalkan untuk buat aksesori pakai Lightning connector instead of pakai USB-C, kan? Tapi dia orang punya AirPods Pro dah pakai USB-C. Aku pun tak faham lah apa yang Apple rancang sebenarnya. Macam biasa guys, leave a like and subscribe. So keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Siapa yang upgrade MacBook dia orang? Cuba komen, aku nak tahu juga.